Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izmaran Shah Mirzal. Saya merupakan seorang pelajar mengambil jurusan sarjana muda dalam pendidikan fizik di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Dan saya sekarang berada dalam semester 5 dan mengambil falsafah ilmu. Dan semasa saya mengambil falsafah ilmu, saya terfikir tentang teori-teori kebenaran, di mana bagaimana seorang sarjana, ahli falsafah dan juga saintis mengupakan teori kebenaran mereka. Apakah dasar-dasar yang perlu mereka patuhi dan sebagainya lah untuk menimbulkan dan mengemukakan teori mereka. Oleh itu saya akan membandingkan dan membezakanlah persamaan dan perbezaan antara teori kebenaran korespondensi dan teori kebenaran koherensi. Baiklah, untuk membincangkan tentang perbandingan antara teori korespondensi dan juga teori koherensi, apa yang perlu kita lakukan pertama adalah untuk membincangkan tentang definisi mereka. Mari kita lihat definisi bagi teori korespondensi. Baiklah, mari kita memahami definisi bagi teori kebenaran korespondensi. Oleh itu, kita lihat artikel yang diterbitkan oleh Austin Klein yang membincangkan tentang teori kebenaran korespondensi. Beliau memberi pendapat bahawa kebenaran dalam teori kebenaran korespondensi adalah apa yang sepadan dengan realiti. Idea yang sepadan dengan realiti adalah benar, manakala idea yang tidak sesuai dengan realiti adalah palsu. Di sini beliau juga menerangkan bahawa fakta tidak semestinya menjadi dasar untuk menerbitkan teori kebenaran. Di sini beliau mengatakan bahawa kepercayaan boleh dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan teori tentang teori kebenaran. Jadi dalam artikel ini beliau menyatakan bahawa kepercayaan dapat dijadikan sebagai dasar untuk membina teori kebenaran, dan teori-teori kebenaran yang dihasilkan menggunakan teori kebenaran korespondensi ini adalah teori-teori yang berkaitan dan keagamaan dan juga falsafah-falsafah, teori-teori falsafah pemikiran. Jadi untuk kita mengukuhkan lagi tentang maksud-maksud definisi teori kebenaran korespondensi, ini kita lihat artikel kedua yang bertajuk The Correspondence Theory of Truth yang diterbitkan pada tahun 2002, bulan 5 tanggal 10. Artikel ini menyatakan bahawa narrowly speaking, the correspondence theory of truth is the view that truth is correspondence to or with a fact, a view that was advocated by Russell and more early in 20th century. Di sini artikel ini menyatakan bahawa teori kebenaran korespondensi ini telah wujud sejak awal abad ke-20 yang diterbitkan oleh individu yang bernama Russell and Moore. Di sini juga mengatakan bahawa apakah definisi secara umum bahagi teori kebenaran korespondensi, iaitu the label is usually applied much more broadly to any view explicitly embracing the idea that truth consists in relation to reality. Di sini menyatakan bahawa kebenaran teori korespondensi ini adalah berdasarkan realiti. Jadi kebenaran mesti mempunyai hubungan dengan realiti. Sebagai contoh di sini, the truth is relation property involving a characteristic relation to some portion of reality. Kebenaran mestilah mempunyai sedikit kaitan ataupun kaitan langsung dengan realiti itu sendiri. Jika tidak, kebenaran itu akan dianggap palsu. Oleh itu, ini merupakan definisi bagi korespondensi, teori kebenaran korespondensi. Baiklah, mari kita memahami definisi bahagi teori kebenaran koherensi ataupun juga dikenali sebagai teori kebenaran konsistensi. Untuk memahami teori kebenaran koherensi ini, kita akan melihat artikel yang diterbitkan pada tahun 1996 tanggal 3 September. Tajuk artikel ini adalah The Coherence Theory of Truth. Artikel ini menyatakan bahawa a coherence theory of truth states that the truth of any true proposition consists in its coherence with some specific set of proposition. Jika anda memahami maksud ayat yang dinyatakan dalam artikel ini, ayat ini bermaksud jika seorang saintis ataupun falsafah ataupun sarjana membina teori kebenaran mereka perlulah mempunyai hubungan ataupun coherence dengan beberapa set teori kebenaran yang lain. Jadi ini adalah dasar yang perlu mereka patuhi untuk membina teori kebenaran mereka, dan teori kebenaran mereka perlulah dikaji dan diuji untuk disahkan keaslian dan kebenaran mereka. Apabila uji kaji yang dijalankan bercanggah dengan teori kebenaran mereka, maka teori kebenaran mereka adalah palsu. Dan jika kajian mereka mendapati bahawa teori kebenaran mereka adalah betul, maka teori kebenaran mereka dapat diterbitkan dan dikemukakan di seluruh dunia. Dan teori kebenaran koherensi ini banyak digunakan daripada segi sains dan matematik
kerana teori kebenaran koherensi ini banyak menggunakan fakta sebagai dasar untuk membina teori kebenaran mereka. Oleh itu, sains dan matematik memerlukan kaitan dengan teori-teori sebelum ini dan selepas untuk membetulkan dorang punya teori kebenaran. Oleh itu, sebagai contoh yang kita boleh dapati di dunia pada masa ini adalah Albert Einstein, teori relativity, di mana Albert Einstein menyatakan teori E equal mc², di mana teori yang Einstein terbitkan adalah mempunyai dasar daripada dua teori terdahulu, iaitu teori kelajuan cahaya universal dan juga ketetapan masa universal, di mana kedua-dua teori ini adalah dasar untuk membina teori relativity. Tetapi antara dua teori tersebut, teori ketetapan masa universal adalah salah kerana dalam uji kaji yang mereka jalankan, mereka mendapati bahawa masa boleh berubah pada perspektif keadaan yang berbeza. Oleh itu, teori ketetapan masa universal telah dihapuskan dan teori kelajuan cahaya universal masih tetap digunakan sehingga sekarang, dan teori relativiti Einstein yang terdahulu diterbitkan sehingga sekarang masih digunakan. Baiklah, setelah kita mengetahui definisi bagi kedua-dua teori kebenaran, iaitu teori kebenaran koherensi dan juga teori kebenaran korespondensi, kita boleh teruskan kepada perbandingan. Dan untuk topik perbandingan, saya akan membincangkan tentang dua topik, iaitu topik perbezaan antara teori koherensi dan juga korespondensi, dan juga topik persamaan antara teori kebenaran koherensi dan juga korespondensi. Baiklah, persamaan antara kedua-dua teori kebenaran ini adalah kedua-dua topik teori kebenaran koherensi dan juga teori kebenaran korespondensi adalah merupakan dasar untuk membina atau mengemukakan teori kebenaran yang sahih. Jika seseorang ahli sarjana muda ataupun ahli falsafat dan ahli saintis sebagainya ingin mengemukakan teori mereka kepada dunia, mereka perlu mematuhi dasar-dasar yang ditetapkan bagi setiap jenis teori kebenaran. Sebagai contoh, teori kebenaran koherensi memerlukan fakta dan sebagainya, dan teori kebenaran korespondensi menggunakan kepercayaan dan realiti sebagai dasar. Oleh itu, ini adalah persamaan antara kedua-dua teori kebenaran, antara teori kebenaran koherensi dan juga teori kebenaran korespondensi. Baiklah, mari kita lihat dari segi perbezaan di antara kedua-dua teori kebenaran, iaitu teori kebenaran koherensi dan juga teori kebenaran korespondensi. Sebelum kita melihat teori perbandingan ataupun perbezaan, kita perlu lihat kembali definisi yang dinyatakan antara kedua-dua teori tersebut. Secara umumnya, teori kebenaran korespondensi menyatakan bahawa jika kita ingin mengeluarkan ataupun mengemukakan teori kebenaran tersebut perlulah mempunyai kaitan dengan realiti ataupun kepercayaan. Manakala dari segi definisi secara umum untuk teori kebenaran koherensi menyatakan bahawa jika kita ingin mengeluarkan suatu teori kebenaran tersebut mestilah berdasarkan dengan fakta dan perlu dikaji agar dapat dibuktikan dengan sahih. Kemudian teori kebenaran tersebut boleh dikemukakan ke seluruh dunia. Baiklah, mari kita lihat kembali kepada artikel The Coherence Theory of Truth, di mana kita mendalami definisi bagi teori kebenaran koherensi. Di dalam artikel ini menyatakan tentang perbezaan antara teori kebenaran koherensi dan juga teori kebenaran korespondensi. Artikel ini menyatakan, according to the coherence theory, the truth conditions of propositions consist in other propositions. The correspondence theory, in contrast, state that the truth conditions of proposition are not in general propositions but rather objective feature of the world. Ini bermaksud bahawa kebenaran dalam teori kebenaran koherensi terletak kepada fakta di pernyataan-pernyataan yang lain, manakala kebenaran dalam teori kebenaran korespondensi terletak kepada kepercayaan dan juga kepada hubungan dengan realiti dunia. Baiklah, untuk ulasan peribadi daripada saya tentang kedua-dua teori ini, saya lebih tertarik dan lebih memahamilah tentang teori kebenaran koherensi, di mana kita lebih banyak menggunakan fakta untuk menyelesaikan ataupun mengemukakan teori kita. Teori kebenaran kita hasilkan perlulah berkaitan dengan teori-teori kebenaran yang terdahulu dan perlu membuat uji kaji dan sebagainya. Kerana saya sebagai seorang pelajar fizik, fakta adalah sangat-sangat penting bagi kami, dan saya juga sangat tertarik dengan pemikiran di mana kebenaran bagi teori kebenaran korespondensi, di mana kebenaran adalah berkaitan dengan realiti dan dari segi kepercayaan. Oleh itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan stay safe.